Tahun Melawat Perak 2024 dengan segala hormatnya dipersilakan. Terpegun dengar Exco Kerajaan Negeri Perak menjadi jurujual negeri pada hari ini. Tahniah yang berhormat Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan salam Perak sejahtera 2030. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara majlis yang berhormat Datuk Haji Ahmad Suhaidi bin Abdul Rahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Darul Ridwan, yang berhormat Datuk Azmi Shah bin Zainal Abidin, Penasihat Undang-Undang Negeri Perak, yang berhormat Tuan Muhammad Zaki bin Mahyudin, Pegawai Kewangan Negeri, yang berhormat sahabat saya Tuan Khairul Firdaus bin Akbar Khan, Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. YB nak pergi ke Lembung 29 hari bulan kan, insyaAllah. Yang berhormat Tuan Loh Ziyi, Pengurusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Industri, Pelaburan dan Pembangunan Koridor Negeri Perak. Rakan-rakan ahli yang berhormat, ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, yang berbahagia Datuk Muhammad Zamri bin Makzin, Timbalan Ketua Setiausaha Pelancongan, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Ketua-Ketua Jabatan, Agensi Persekutuan Negeri dan Daerah, persatuan-persatuan berkaitan dengan pelancongan, ejen-ejen pelancongan daripada Thailand, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua kita sama-sama dapat hadir berkumpul di NU Central Kuala Lumpur ini bagi sama-sama memeriahkan majlis pelancongan pelancaran Tahun Melawat Perak 2024 pada petang ini. Penghargaan terima kasih kepada semua yang saya tahu tadi bergegas datang ke Kuala Lumpur, sebab pada sebelah pagi tadi Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri berada di Ipoh melancarkan bulan kemerdekaan dan juga kempen Jalur Gemilang. Jadi setelah program itu tamat pada jam 11.30 hari dan tamat makan jam 12, rakan-rakan semuanya saya tahu bergegas datang kemari. Saya tak pasti dia salin pakaian di mana, sebab tadi pagi dia pakai lain. Saya tanya SS sama ada penari-penari tadi adalah penari juga yang menari di Ipoh. Dia kata tidak, sebab mereka telah agihkan tugas masing-masing. Kalau tidak, tahulah juga penari-penari pagi tadi di Ipoh petang datang ke Kuala Lumpur. Pertamanya saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tourism Perak dan bahagian kerajaan setempatan, SUK Negeri Perak dan semua pihak yang telah berkolaborasi bagi menjayakan inisiatif mengadakan Tahun Melawat Perak 2024. Walaupun kita faham semalam, kalau tak silap saya, Melaka juga telah melancarkan perkara yang sama dan juga Perlis juga akan mengadakan kempen Tahun Melawat Perlis 2024. Tak apa, ini persaingan yang baik. Dalam mesyuarat yang saya pengusikan hari itu, saya sebut kita tidak boleh menghalang orang melawat Melaka, tidak boleh menghalang orang melawat Perlis. Yang kita boleh buat kempen orang datang melawat Perak.
tanpa menghalang orang pergi tempat lain, tetapi bersungguh-sungguh seperti mana yang ditunjukkan oleh YB Loh sebentar tadi. Bersungguh-sungguh dia kempen apa yang ada di Perak, dan kita harap begitu ramai sekali pelancong akan berkunjung ke negeri Perak pada tahun hadapan dan tahun-tahun seterusnya. Saya dipahamkan tahun melawat sesebuah negeri di Malaysia ini diwujudkan selang 5 tahun bagi menggalakkan serta mempromosi kembali atau rebus sektor pelancongan negeri. Untuk makluman semua, kali terakhir tahun melawat Perak diadakan ialah pada tahun 2017, dan sepatutnya perancangan seterusnya adalah pada tahun 2022, iaitu setiap 5 tahun. Walau bagaimanapun, memandangkan berlakunya penularan wabak COVID-19 selama lebih 2 tahun sejak tahun 2020, saya kira tahun 2024 ini adalah waktu terbaik untuk kita mengadakan tahun melawat Perak bagi sama-sama kita merancangkan kembali sektor pelancong. Tempoh pasca COVID-19 ini akan menjadi platform kepada kerajaan negeri untuk melipat gandakan usaha bagi merangsang aktiviti dalam pelbagai sektor bagi memulihkan ekonomi negara amnya dan negeri Perak khususnya. Dalam konteks itu, Tourism Perak telah membentangkan pelan strategi bagi promosi dan pengiklanan sepanjang tahun melawat Perak kepada Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di dalam jawatan kuasa pemandu pelancongan baru-baru ini. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, sebentar tadi Yang Berhormat Loh telah menggambarkan kepada kita beberapa statistik, juga merujuk kepada statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perantaraan Malaysia dalam laporan survei pelancongan domestik 2022. Perak mencatatkan peningkatan kedatangan pelancong kedua tertinggi dalam negara, iaitu seramai 6.9 juta orang pelancong berbanding hanya 1.35 juta pelancong yang direkodkan pada tahun 2021. Ia sekaligus meletakkan Perak pada kedudukan kedua selepas Pahang, seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Loh sebentar tadi, di mana Pahang telah menerima 7.8 juta pelancong domestik pada tahun lepas. Laporan tahunan jumlah tetamu hotel 2022 yang dikeluarkan Tourism Malaysia pula menunjukkan terdapat peningkatan ketara jumlah kedatangan pelancong antarabangsa ke negeri Perak, iaitu seramai 333,306 orang pada tahun 2022 berbanding hanya 4,554 orang pada tahun 2021. Jumlah itu adalah peningkatan sebanyak 7,219% susulan pembukaan semula aktiviti pelancongan pasca COVID-19. Berpandukan kepada laporan statistik ini dan usaha-usaha berterusan memantapkan sektor pelancongan negeri, saya yakin kita dapat mencapai sasaran untuk menggamin sekurang-kurangnya 8 juta orang pelancong domestik dan 350,000 orang pelancong asing ke negeri Perak pada tahun 2024 dengan jangkaan nilai resip pelancongan mencecah 10 bilion lebih. Untuk mencapai ini bermakna Tourism Perak dan kita semua, terutama pemain-pemain dalam sektor pelancongan negeri, setelah saja kita mengadakan soft launch pada hari ini, insya-Allah kita akan terus bekerja kuat. Apa yang belum disiapkan kena disiapkan, apa yang belum diketuk kena diketukkan, apa yang belum cantik kena dicantikkan, sebab promosi ini kena dilakukan setiap masa, setiap hari, kerana sudah tentu kita ada pesaing-pesaing yang tersendiri. Tetapi yang lebih penting, minggu lepas dalam mesyuarat itu kita telah dimaklumkan ada beberapa aset baru
ada beberapa destinasi baru, ada beberapa produk baru yang insya-Allah akan dapat menarik lebih ramai pelancong yang datang ke negeri kita. Angka-angka yang kita sasarkan itu adalah realistik, sesuai dengan kepelbagaian produk pelancongan yang ditawarkan, sejajar dengan reputasi Perak yang menjadi antara destinasi pilihan utama pelancong pada masa akan datang. Pada masa yang sama, usaha berterusan dilakukan bagi mewujudkan produk-produk pelancongan baru bagi negeri Perak. Sebentar tadi Yang Berhormat Loh telah menyenaraikan beberapa nama tempat yang kalau dibenarkan dia nak baca semua mungkin panjang, tetapi itu sebahagian daripada senarai produk-produk pelancongan, destinasi-destinasi pelancongan yang telah sedia ada. Dan dalam tempoh 5-6 bulan ini kita sedang menyediakan produk-produk baru, insya-Allah. Antara produk pelancongan baru yang berpotensi diketengahkan adalah galeri Rumah Lat yang telah pun dibuka kepada orang ramai pada 9 Julai yang lalu. Seperti kita semua sedia maklum, Datuk Lat atau nama sebenarnya Muhammad Nur Khalid telah dianugerahkan dengan gelaran Seniman Diraja oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Darul Ridwan sebagai menghargai peranan dan sumbangan besarnya dalam dunia seni sehingga mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Mereka yang berkunjung ke Rumah Lat juga nanti akan dapat berkunjung ke beberapa lagi produk pelancongan, termasuk premium outlet yang disediakan di kawasan yang berkaitan, termasuk TT5 yang disediakan oleh MBING dan banyak lagi produk pelancongan yang berhampiran dengannya. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, hari ini saya juga ingin mengambil peluang untuk berkongsi sedikit mengenai perkembangan terkini pembangunan yang sudah lama dinanti-nantikan oleh orang ramai yang bakal mengukuhkan lagi kedudukan Perak sebagai destinasi pelancongan pilihan ramai. Seperti yang kita sedia maklum, Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE, sebuah projek lebuh raya sepanjang 233 km yang menghubungkan Banting Selangor dan Taiping Selatan di Perak, kini sudah berada di peringkat akhir dan dijangka siap sepenuhnya menjelang akhir tahun ini. Di Perak, WCE melibatkan persimpangan susun keluar terakhir iaitu Taiping Selatan, bersambung secara terus dengan susun keluar persimpangan Lebuh Raya Utara Selatan plus di Cangkak Jerit. Dengan siapnya lebuh raya ini kelak, saya yakin ia akan berupaya membuka peluang yang lebih besar dalam kita memacu sektor pelancongan di negeri Perak. Ini kerana pembukaan WCE ini akan menjadi satu lagi pintu masuk utama pelancong ke negeri Perak. Bermula dari hutan melintang, laluan lebuh raya ini akan membawa kita menelusuri negeri Perak melalui beberapa persimpangan susur keluar, iaitu Teluk Intan yang terkenal dengan Menara Condong, Lekir, Sitiawan Utara yang menjadi pintu masuk ke Pulau Pangkor, susur keluar Cangkak Cermin dan Beruas Pulau akan membawa kita meneroka keunikan daerah Perak Tengah dan menelusuri sejarah kerajaan lama Gangga Negara. Laluan ini seterusnya membawa kita ke Teruk dan Taiping Selatan, iaitu laluan masuk ke Bandar Warisan Taiping yang menjadi antara tarikan utama pelancongan negeri Perak. Lebuh raya baru ini juga akan membuka akses kepada destinasi pelancongan lain yang menarik di kawasan pesisir pantai negeri Perak untuk diterokai, termasuk menjadi laluan pintas ke Bagan Datuk yang bakal menerima impak ketara dengan pembukaan WCE. Selain dari WCE, saya juga dipahamkan perkhidmatan komuter
perkhidmatan komita dari Bukit Mentajam dan Padang Rengas akan dipanjangkan laluannya sehingga ke Ipoh bermula September 2023 ini. Ini juga akan memberikan nilai tambah kepada Bandaraya Ipoh itu sendiri apabila laluan ini mula beroperasi. Malahan pada tahun ini 2023 adalah juga merupakan tahun melawan Ipoh. Pada masa yang sama, kerajaan negeri akan terus mengadakan perbincangan dan kerjasama dengan kerajaan persekutuan untuk meningkatkan kemudahan jaringan pengangkutan di negeri Perak, termasuklah merealisasikan cadangan pembinaan lebuh raya West Ipoh Span Expressway WISE sejauh 60 km yang akan menghubungkan Gopeng dan Kuala Kangsar. Mudah-mudahan usaha menambah baik jaringan pengangkutan di negeri Perak akan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh, termasuk memacu sektor pelancongan ke negeri Perak ke tahap yang lebih baik, insya-Allah. Para hadirin dan hadirat sekalian, sebelum mengakhiri ucapan, saya sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tourism Perak dan bahagian kerajaan tempatan SUK Perak serta semua pihak yang bertungkus lumus menjayakan program pra-pelancaran Tahun Melawat Perak 2024. Saya mendoakan semoga berkat kerjasama dan penglibatan semua pihak, kita mampu mencapai hasrat dan impian kita untuk melihat negeri Perak terus unggul sebagai antara destinasi pelancongan pilihan pelancong dalam dan juga luar negara. Dengan doa dan harapan itu, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim sukacita merasmikan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Perak 2024. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih dan mohon Yang Amat Rahmat Datuk Seri untuk terus berada di atas pentas dan majlis menjemput yang